Okey, pada kawan-kawan kita yang baru tuan yang baru, wah daripada Kudat, Samin Francis Oswin, wah hebat nama. Daripada Kudat, good. Sipu memang nak tunggu-tunggu ada orang daripada Kudat. So sekarang kita dah ada team member kita daripada Kudat, alhamdulillah. Okey. Ada tak daripada Telupit? Telupit ada tak ada? Telupit orang Kota Marudu. Tak ada lagi lah orang Kota Marudu, pernah tulis. Okey, Kota Baru, saya pun nak tengok orang Kota Baru daripada Kuantan kan. Kena lebar-lebarkan sayap kita. Sayap tim kita ni sampai ke Temerloh kan, Temerloh. Okey, Felda apa tu yang dekat dekat Kuantan tu, Felda apa? Felda yang dekat Kuantan tu. Yang besar tu, Felda apa? Di Pahang, ada satu Felda yang besar tu kan. Kita nak ramai-ramaikan, kita nak tengok satu Malaysia punya daerah ni kan. Bangi, Tuan Sam dari Bangi, satu area dengan Sifu. Papar Kinarut, ya Papar, kita ada beberapa orang Papar, Sebitang dah ramai. KK ya bagus, kita nak ramaikan KK, KK kena ramaikan lah. Okay? Sebab itu area yang sangat subur. Kota Kinabalu tu subur tu. Untuk bisnes macam ni lah. It's good for business. Now, untuk orang-orang yang baru join, kita takkan cerita BOP malam ni. Ada masanya. Di malam ni kita tak cerita BOP, bukan taklimat. Bukan taklimat. So, for this, untuk mereka yang new, apa yang tuan-tuan buat ialah pergi ke ke YouTube. Okay. Pergi ke YouTube, type Live Good Sifu Ghani. Live Good Sifu Ghani. Tuan-tuan type search di Live Good lah. Okay. Seperti ini. Okay. Tuan-tuan type Live Good dalam search button ni. Dalam search button tu type Live Good Sifu Ghani. Ada space. Type macam tu lah. Okay. So dia akan keluar channel ni. Akan keluar channel Live Good Sifu Ghani. Jadi tuan-tuan subscribe. Tuan-tuan subscribe. Supaya bila Sifu upload new video, tuan-tuan akan dapat notifikasi. Tuan-tuan akan dapat notification lah. Okay. So channel ni channel dia ni. Okay, tekan channel tu. Okay. Dan subscribe lah, tekan mana-mana video. Playlist. Ni channel Sifu ni, tapi ada di beberapa playlist kat sini. So tuan-tuan boleh ikut, ada 3 playlist, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. So ada 3 playlist. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok bahasa Malaysia lah. Dalam direct selling dalam MLM, tidak. Okay. Jadi tuan-tuan subscribe the channel. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar pasal BOP, tuan-tuan tengok yang title yang bercorak BOP lah, Business Opportunity Presentation. Okay. Contoh seperti ini, kenapa manusia berbondong-bondong join? Ini BOP ni. Hidup dalam kelimpahan juga rasanya BOP. So banyak benda-benda ni dalam bentuk BOP tu.
Okay, tapi ada tajuk yang betul-betul nampak dia bentuk BOP. Ini ada tarik-tarik dia, tuan boleh tengok tarik-tarik dia tu kan. Ini kalau tuan-tuan tak faham apa tu force unilabometric, ada penerangan dia kat sini. So, sudah banyak video-video dalam playlist, 47 video. Ada 47 video dalam playlist ini, dalam bahasa Malaysia punya playlist. Okay. Tengok je tarik-tarik dan title dia tu. Okay. Kebebasan masa, wang dan kesihatan. Ini BOP. Ini BOP. Kerjaya untuk suri rumah. Ini pun BOP. Ini terang-terang BOP lah tuan. 22 hari bulan 9 22 hari bulan 9 2023 ni. Presentasi peluang perniagaan live good. Ini terang-terang, itulah BOP kan. Tapi dia bukan satu, dia ada yang sebut-sebut tadi itu semua itu BOP juga kan. Tapi title seperti ini, presentasi peluang perniagaan live good, itu memang terang-terang adalah BOP, Business Opportunity Presentation. Jadi orang-orang baru nonton video-video yang berbentuk, nanti juga akan jelaskan secara detail, berbentuk BOP seperti inilah 22 hari bulan 9 ni. This is BOP. Semua kalau ahli baru tengok yang ni, sebab ini daripada A to Z kita cerita pasal company untuk orang baru. Okay, untuk orang baru. So new beginner, siapa yang malam ni new beginner, selepas meeting ke, besok ke, tuan-tuan search buka Live Good, buka YouTube, tuan-tuan tulis Live Good Sifu Gani. Gani tak ada H, G-A-N-I. Okay, jadi tuan-tuan tengok yang playlist ni, bahasa Malaysia, dan tengok yang 22 hari bulan 9. Okay, 22 hari bulan 9. 2023 punya rakaman. Ini rakaman Zoom meeting lah tuan. Rakaman Zoom meeting. Okay, semua ni rakaman Zoom meeting. Ada juga yang bukan rakaman, ada juga bukan yang Zoom meeting, tapi kebanyakan ni adalah Zoom meeting. Kebanyakannya. Okay, jadi tengoklah topik-topik tu, mana yang rasa tuan-tuan nak dahulukan, nak tengoklah ya. Tapi yang BOP tu tajuk macam ni lah. Okay, jadi Sifu tidak payah nak cerita dekat sini sekarang ya. Tapi ada masanya Sifu akan ulang balik. Ada masanya Sifu akan ulang balik BOP tu dalam Zoom meeting kita. Tapi mungkin sekali seminggu je, sekali seminggu. Jadi yang 5 hari, sebab kita ni 6 hari seminggu, 1 hari cuti. Dan jadi 5 hari lagi itu tuition, dalam bentuk tuition. Okay? Jadi siapa yang tonight ya, orang-orang baru, Sifu tak jelaskan BOP sebab itu panjang tuan. Kalau BOP sampai jam 11.30 tu. Kan? Boleh sampai jam 12 tu. Jadi panjang sebab kita cerita from A to Z. Okay? Now, so malam ini tuition. Tuition maksudnya tuan-tuan sudah tahu something, jadi kita cerita pelbagai perkara lah. Tuition tu pelbagai perkara. Dia ikut apa yang saya pun nak cakap, saya pun cakap je. Okay? So dia campur-campur. Dia campur-campur macam rojak. Tuition ni rojak. Okay, so pertama yang saya pun nak cerita malam ni kan. Okay, siapa yang sudah join, tuan-tuan punya kerja yang pertama tuan-tuan kena buat ialah update. Okay, bila tuan-tuan dah join, dah daftar sebagai affiliate, so the first thing you need to do, pastikan tuan-tuan update your profile. Update profile dalam sistem lah. Dalam sistem kita tu, tuan-tuan login lah. Jadi website kita apa? Senang je tuan-tuan. Ingat je nama tu. Okay, itu website untuk kita login. Okay, tuan-tuan nak login livegood.com.
Kalau akademi kita, akademi yang Sifu beritahu tempoh hari, akademi tu, akademi ini akademi Sifu buat. Okay, ini syarikat punya. Ini back office. Kita panggil back office. Sistem back office syarikat livegood.com. Nah, kalau akademi tempat Sifu ajar, Sifu simpan bahan-bahan pelajaran tu, Sifu panggil akademi. So akademi itu macam juga ini, tapi dia ada tambah agent. Okay, tambah agent kat belakang tu, livegoodagent.com, www.livegoodagent.com. Ini akademi tu. Ya, ni back office company punya, ini company punya, ini Sifu punya, ini Sifu yang punya, livegoodagent.com untuk tim Sifu. Okay, untuk tim Sifu guna untuk belajar, nak cepat pandai kan, nak cepat pandai masuk dalam akademi, belajar sendiri, tengoklah video-video yang ada dalam situ. Okay, so daftar ni free, ini free, nak daftar free je. Nah, masuk sini ada butang daftar tu, daftarlah kat situ kan. Lepas daftar tu kena WhatsApp Sifu, minta luluskan. Dia kena luluskan dulu. Bila luluskan baru tuan-tuan boleh login lah. Baru boleh login. Jangan login kalau belum daftar. Dia dah kena daftar sekali lah. Okay, dah daftar minta kelulusan. Jangan login sebelum diluluskan. Dia mesti ada kelulusan dulu. Barulah tuan-tuan login. Now, cerita pasal back office ni tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kena buat ialah pertama bila dah upline kita, tuan-tuan punya penaja lah. Penaja dah bagi kita username dan password kan. Password biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya lah. Kalau Sifu yang buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Username ni ikut apa yang ahli tu minta. Jadi bila kita nak daftar ke orang, kita akan tanya dia apa username yang kau nak guna username apa kan. Jadi kita tanya dia. Tapi username ni boleh diubah kan. Kita boleh ubah. Bila masa nak ubahlah. Kita boleh tukar username. So affiliate link kita juga akan berubah. Okay, bila tukar username, affiliate juga berubah sebab dia berdasarkan username. Tapi username ni boleh ubah. Biasanya syarikat lain tak boleh, tapi syarikat kita ni boleh ubah. Kan? Pelik. Pertama kali saya pun tengok ada syarikat yang username boleh ubah. Sama juga akademi. Akademi itu sebenarnya boleh ubah username. Okay, akademi yang saya buat tu, username tu boleh diubah juga kan. Ya. Macam Livegood juga. Alright. Nah, bila tuan-tuan sudah login, pastikan tuan-tuan update di dalam My Info. Kemaskinikan tuan-tuan punya maklumat di dalam sistem itu, di bahagian My Info. Tuan-tuan punya apa-apalah, alamat ke, tuan-tuan nak tukar password ke, tuan-tuan nak tukar apa lagi, email mungkin salah ke apa ke, boleh tukar. Semua di dalam sana boleh tukar. Okay. Tuan-tuan punya kad debit, maklumat kad debit kan. Kalau belum masukkan. Sebab kad debit ni penting masukkan kad debit. Sebab apa, nanti masa kita punya due date tu, due date maintain tu lah. Sebab maintain kalian bulanan. Siapa yang bulanan lah, siapa yang bulanan tu, setiap bulan kita maintain kita punya kalian yang apa tu, $9.95 kan, $9.95, ataupun kita ambil ringkasnya RM50 lah. So ada tarikh due dia tu. So kalau kita guna debit card,
sistem akan potong secara automatik. Jadi sistem akan potong. Katalah kita punya tarikh due kita setiap bulan 16 hari bulan kan, contohlah. Jadi bila sampai 16 hari bulan tu, sistem akan potong kita punya debit card. Okay, yang $9.95. So sekitar lebih kurang lah RM50 lah. Itu yang dipanggil bulanan tu. Yang bulanan tu. Okay. Yang bulan pertama tu kita bayar berapa? $49.95 kan. Okay, ini kalau kita guna crypto is around 245. 245. Ini bulan pertama tu. Bulan pertama. Ini kombinasi daripada $40. Ini sekali semua hidup. Campur yang 95. Ini bulanan. So dia masuk dalam bulan pertama. Tapi bulan kedua nanti dia akan ambil 95 lah, dia potong ni. 95 daripada debit card kita tu. So that's why you need to put the debit card dalam situ. Jadi kita tidak akan lupa lah. Kan? Sebab dia automatik dia akan ambil. Nah, kalau tuan-tuan tak masukkan, that mean dia tak boleh potong. Okay, sistem tak boleh potong sebab tuan-tuan tidak masukkan debit card dalam situ kan. Dan ini kebanyakan orang dia tak buat macam ni. Kebanyakan orang macam tu lah tuan. Dia tidak, sebab masa dia join dia tidak guna debit card. Bulan pertama yang dia bayar tu kan, dia tak guna debit card. Dia guna apa? Dia guna online banking, bagi kat upline contohnya pas kat Sifu, bank in kat akaun Sifu pula guna kripto. Sifu bayar guna kripto. Okay? Jadi tak guna debit card. So debit card punya maklumat tidak ada dalam sistem. Jadi kebanyakan macam tu kan. Bayar macam tu. Jadi tidak update lagi, tidak kemaskini lagi dia punya maklumat dalam My Info itu. Okay. Bahagian debit card masih kosong. Okay. Jadi itu kenapa kita kena kemaskinikan My Info. Jadi semua maklumat pasal alamat, email apa semua, tengok mana yang satu lagi contoh, alamat tu. Kalau Sifu buat, kalau Sifu yang daftarkan orang, Sifu tidak bagi alamat betul. Sifu bagi ringkas saja. Nak cepat, Sifu letak A je. Alamat tu A. Kan? Lepas tu bandar dia Kajang. Walaupun dia tinggal di Kota Kinabalu, Sifu letak Kajang. Kalau Sifu yang buat lah, Sifu tidak akan letak yang betul. Okay, Sifu akan letak A saja, satu huruf saja untuk dia punya alamat tu. A, lepas tu bandar Kajang, lepas tu dia punya postcode 4300 kan, 43,000 Selangor. That's it. Okay. Walaupun dia orang KK ke apa ke, Sifu buat macam tu je. Okay, nak cepat. So tuan-tuan punya tugas lah nak ubah. Okay. Jadi bila dah daftar tu, login, pergi My Info, betulkan tuan-tuan punya alamat. Ikut alamat yang betul. Sebab itu benda-benda tu boleh diubah. Jadi pastikan bila tuan-tuan dah join, pastikan ubah semua maklumat yang ada dalam My Info. Itu yang pertama tuan-tuan kena buat. Okay. Nah, macam mana kalau saya tak ada debit card? Tak ada ATM card. Debit card tu ATM card. Debit card tu ATM card. Kad yang tuan-tuan cucuk di mesin ATM tu. Itulah debit card. Kan? Macam mana kalau saya tak ada? Saya tak ada debit card. Macam mana tu? Tuan-tuan biarlah kosong. Kalau tak ada debit card, biarlah kosong, tak payah isilah sebab tuan-tuan tak ada debit card kan. Okay? Biarlah dia kosong macam tu. Jadi tuan-tuan tidak boleh guna
pembayaran secara auto. Kalau debit card tu dia akan jadi auto. Jadi kalau tuan-tuan tak masukkan debit card, ataupun tuan-tuan ada debit card tapi tak masukkan. Ada debit card tapi tak masukkan dalam My Info. Jadi tak boleh potong lah. Jadi sistem tak boleh potong. Jadi apa yang tuan-tuan kena buat? Kalau tuan-tuan tak ada macam tu, jadi tuan-tuan kena bayar cara manual lah. Bayar cara manual. Okay? Dia tak boleh jadi automatik sebab tuan-tuan tak ada debit card. Jadi buat secara manual lah. Okay? Jadi nak bayar yang bulanan tu secara manual. Macam mana? Kalau tuan-tuan ada credit wallet, credit wallet ni apa benda? Credit wallet ni adalah tempat tuan-tuan di dalam sistem kita. Okay? Tempat kita simpan kita punya duit. Okay? Duit itu daripada mana? Daripada bonus. Okay, bonus tu masuk di mana? Dia masuk dalam kita punya e-wallet dahulu. Okay, bila tuan-tuan ada bonus, bonus itu dia ada dalam sistem. Okay, dia ada dalam sistem. Kalau tuan-tuan kena buat setting supaya duit bonus tu masuk dalam e-wallet. Itu yang pertama selepas tuan-tuan buat My Info. Selesai My Info, yang tuan-tuan kena buat ialah setting tuan-tuan punya duit bonus. Okay. Duit bonus tu tuan-tuan kena buat settingnya tu ada caranya tuan-tuan nak buat setting. Okay. Saya akan tunjuk nanti secara online. Now, tuan-tuan My Earnings, dalam My Earnings dipanggil My Earnings. So dalam My Earnings ni, dia bila tuan-tuan tekan butang ni, okay, dia ada satu butang yang tuan-tuan kena buat setting. Okay. Setting supaya tuan-tuan punya bonus masuk dalam e-wallet. Nanti saya akan tunjuk. Sekarang ni belajar teorinya dulu. Dia akan masuk dalam e-wallet. So e-wallet, bila dia masuk e-wallet ni, maka tuan-tuan boleh satu withdraw ke bank. Boleh withdraw ke bank. Okay. Tapi dia kena masuk dari e-wallet dulu. Kedua, tuan-tuan boleh transfer dia ke, dipanggil ni, credit wallet ni. Transfer ke credit wallet. Daripada e-wallet. Dan boleh vice versa. Dia boleh reverse. Credit wallet boleh reverse balik ke e-wallet. Dia boleh reverse juga. Okay. Contoh, tuan-tuan dah masukkan duit ke dalam credit wallet. Lepas tu tuan-tuan kata, aku nak cash lah. Tuan-tuan reverse balik ke e-wallet, tuan-tuan pergi withdraw. Boleh. Okay, sistem benarkan yang itu. Jadi credit wallet tu datangnya tadi daripada e-wallet. Tetapi sekarang tuan-tuan, sekarang ini syarikat sudah tambah fasiliti. Ada fasiliti baru di mana tuan-tuan juga boleh top up. Ini bonus tuan-tuan. Bonus masuk dalam credit wallet. Tapi sekarang ini sudah ada lagi satu servis dipanggil top up. Tuan-tuan boleh top up. Boleh top up credit wallet ni. Okay, boleh top up credit wallet. Dulu tak ada. Dulu tak ada ni tuan-tuan. Dulu tu maksudnya 2 minggu lepas lah. 2 minggu lepas tu tidak ada benda ni. Tidak boleh top up, tak ada butang, tak ada servis. Tapi sekarang ni saya rasa dah 2 minggu kot. Maksudnya dah 2 minggu. Okay, kalau tuan-tuan tak perasan lah. So dia ada satu butang di sana yang mana tuan-tuan boleh top up. Cara nak top up credit wallet ni macam mana? Tuan-tuan boleh TT.
telegraphic transfer. Telegraphic transfer maksudnya bank lah. Guna bank lah tuan-tuan. Okay, daripada bank transfer ke company punya account. Okay, telegraphic bank, telegraphic transfer ke account syarikat live good lah. Berapa amount, lepas tu tuan-tuan punya maklumat transfer ni email kepada syarikat. Dia ada support punya email benda tu, maklumat dia. Nanti syarikat akan check tuan-tuan punya transfer tu, telegraphic transfer ni dia akan check, dia verify. Lepas verify, dia akan top up tuan-tuan punya credit wallet. Okay, jadi contohnya tuan-tuan guna Maybank buat telegraphic transfer ke akaun syarikat. Okay, so dia punya telegraphic transfer tu tuan-tuan hantar email kepada syarikat. Jadi syarikat akan tengok. Okay, bila dia kata okay, betul ada, so dia akan top up tuan-tuan punya credit wallet. Jadi boleh top up. Jadi credit wallet bukan saja tempat simpan bonus, tapi juga boleh di top up melalui bank menggunakan telegraphic transfer. Okey, ini salah satu cara. Nah, cara yang kedua untuk top up credit wallet ialah menggunakan kripto. Tapi kripto yang digunakan hanyalah dalam bentuk Bitcoin. Bitcoin sahaja. Okay, jadi siapa yang ada Bitcoin punya account boleh transfer Bitcoin itu ke account Bitcoin syarikat. Syarikat ada Bitcoin punya account. Tuan-tuan transfer Bitcoin tu berapa-berapa tuan-tuan transfer, masukkan ke syarikat punya account. Okay, itu ada dalam sistem, tuan-tuan boleh tengok dalam sistem. Okay, jadi ini baguslah. Siapa yang ada Bitcoin, tuan-tuan boleh top up tuan-tuan punya credit wallet menggunakan Bitcoin. Siapa tak ada, kalau nak buat Bitcoin, buatlah. Buat account Bitcoin. Kan? Now, this is good. This is very good. Okay, sangat-sangat bagus ni tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan memudahkan kerja. Bitcoin ni memudahkan kerja kita untuk membantu tim kita. Okay, jadi siapa tak ada Bitcoin, bukalah akaun Bitcoin. Buka akaun Bitcoin. Belajarlah macam mana nak guna tu, kan? Macam mana nak guna. Sebab ini salah satu cara untuk kita top up kita punya credit wallet itu. Okay. Okay, jadi Sibu pun tak ada Bitcoin. Sibu tak ada Bitcoin. But I'm thinking of opening lah. Nak buka juga rasanya. Satu masa nanti. Okay, buat masa ni Sibu guna kripto upline kita, si Leong tu. Dia guna hobi. Jadi Sibu guna dia dulu. Sebab dia belum banyak lagi kan. Kalau banyak nanti mungkin Sibu akan guna Bitcoin lah. But the activity, transaksi belum banyak lagi kan. Tim kita belum ramai lagi. Tapi kalau tim ramai nanti, maybe I will open Bitcoin. Okay, so sangat penting credit wallet ni. Okay, credit wallet ni sangat penting tuan. Okay, so you must understand what is credit wallet. Credit wallet bukan bonus. Credit wallet bukan bonus. Whatever the amount, apa yang duit yang tuan nampak, duit dalam credit wallet tu, itu bukan
bukan bonus hari itu. Jangan kata macam tu. Kan, jangan kata macam tu. It is wrong. Adalah salah mengatakan duit yang ada dalam credit wallet tu adalah bonus hari itu. Bukan. It is not. Dia adalah tempat simpan, tuan-tuan. Tempat simpan antaranya bonus tadi. Tempat simpan, that bonus can be 1 week ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, 4 weeks ago, 1 bulan lepas. Dia boleh jadi 1 bulan lepas punya bonus. Kan? Dia tempat simpan, terkumpul di situ. It's not one day, bukan hari itu punya, tidak. Kan? Jadi kalau tuan-tuan dah setting tadi, tuan-tuan dah setting bonus masuk ke credit wallet every time hari Jumaat. Okay? Hari Jumaat pengiraan bonus mingguan. Kalau kita dah setting bonus kita daripada e-wallet masuk ke credit wallet, bermakna dia akan masuk ke situ. Jadi minggu itu mungkin kita dapat $35 contoh, atau mungkin $25 minggu itu. Jadi yang minggu itu punya bonus dia akan masuk ke credit wallet. Tapi dalam credit wallet kita ni mungkin ada bonus-bonus yang sudah ada di situ yang minggu-minggu sebelumnya. Okay, mungkin ada $100 kat situ daripada transfer yang dulu-dulu punya transfer. Masih ada di situ. Kalau tuan-tuan tak guna duit itu, dia ada di situlah. Jadi bila tuan-tuan tengok hari itu, dia mungkin dia tulis sana 125. Tapi yang masuk hari itu bukan 125. 25 yang masuk. Yang 100 itu yang baki lama. Kan? Jadi it is wrong to say, bila tuan-tuan buka credit wallet, tuan-tuan kata, hari ini ada $125. Hari ini punya bonus. Bukan. It's cannot say like that. Okay? Tak boleh cakap macam tu. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa bonus pada minggu itu, tuan-tuan tengok bukan di credit wallet. Tengok di My Earnings lah. Klik My Earnings tu. Di situ dia beritahu kan berapa commission minggu itu. Okay, nak tahu detail, tekan dia punya view, detail view. Dia ada tulis sana detail view tu. Tekan ini detail view tu, dia akan beritahu komisen ni datang dari mana, siapa punya bayaran, siapa punya nama, siapa yang bayar, semua dia sistem beritahu. Okay, dia beritahu semua berapa daripada siapa yang bayar. Semua dalam sistem. Tengok dalam my earnings ni. Okay. Macam itulah. Tuan-tuan nak kena faham tu. Sistem dia begitu. You need to understand each wallet. The wallet tu begitulah dia punya bacaan dia. Okay. So Sibu tunjuk secara online. Okay. Tuan-tuan, ini my earnings. Okay. Tuan-tuan tengok di sini. Ini tadi yang Sibu kata my info. Tuan-tuan boleh tukar semua maklumat dalam my info kecuali yang tak boleh ditukar ni. ID tak boleh tukar. Yang lain boleh tukar. Tuan-tuan hanya klik saja yang ini. Change. Tuan-tuan boleh tukar tu. Yang kedua, my earnings. So, my earnings, tuan-tuan tengok di sini. Select your payment option. Tuan-tuan mesti ubah yang ini. Setiap orang pertama kali lah guna, tuan-tuan mesti buat setting. Jadi butang yang pertama ni adalah cerita payment option. Okay. Kalau tuan-tuan tidak setting di sini, tuan-tuan punya bonus dia berada di awang-awangan. Dia tidak berpijak di bumi, ya, dia gantung-gantung di antara langit dan bumi. Okay. Jadi tuan-tuan mesti set payment option, pilih sini Malaysia, pilih Malaysia. Kalau tuan-tuan tinggal di negara lain, pilih negara lain lah. Okay. Tekan submit. Ingat benda ni buat sekali saja.
Sekali saja, jangan banyak kali. Sekali saja. Sekali semua hidup lah. Kan? Sekali semua hidup. Buat sekali saja. Okay. Pilih Malaysia atau negara di mana tuan-tuan berada. Klik submit. Tekan butang ni. Okay. Dah tu, benda ni akan keluar. Benda ni tak keluar lagi kalau tuan-tuan tak buat. Okay. Ini kenapa keluar? Sebab Sifu dah buat. Okay. Bila tuan-tuan klik submit tu, benda ni keluar lah. Jadi tuan-tuan pilih yang ni. Global e-wallet. Global e-wallet. Maksudnya tuan-tuan nak commission itu masuk dalam e-wallet. Okay. Duit masuk dalam e-wallet. Dia tidak tergantung-gantung. Jadi duit ini tuan-tuan boleh withdraw. Boleh withdraw. Okay. Bank transfer, wire transfer, prepaid card, Bitcoin. Boleh withdraw. Ini Sifu dah register ni kan. Tu dia bagi tahu tu. Dah register. So dia kata sini $1 per commission and there is a 25 minimum commission payout. Paling kurang $25 commission baru boleh withdraw. Okay. Kalau kurang $25 tak boleh withdraw. Okay. Cara withdraw itu pelajaran lain. Dia kalau nak withdraw tuan-tuan, dia mesti ada bonus dulu. Kalau tak ada bonus, tidak ada, tuan-tuan tak boleh withdraw lah kalau kurang daripada $25. Siapa yang dah sampai $25, syarikat akan kirim dia email. Okay, semua orang yang sudah ada bonus more than $25, tuan-tuan akan dapat email daripada syarikat untuk setting. Untuk setting tuan-tuan punya withdrawal. Selagi tak ada bonus, tidak boleh buat setting untuk withdrawal. Tuan-tuan tidak akan dapat email lah. Tu. Option yang kedua ialah menggunakan ini. Cryptocurrency BitPay. Jadi ada dua pilihan. Tuan-tuan nak bonus tu pergi ke mana? Pergi ke e-wallet, global e-wallet, menggunakan iPayout ataupun nak guna cryptocurrency. Ini dia kata ni, with BitPay you have the option of being paid in Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin or Doge. In order to get paid through BitPay, you must have BitPay account. Kena buka BitPay account lah. To receive an invitation to set up BitPay account, please submit your email below. Kalau nak gunakan BitPay. Currently, this option has a $60 minimum to receive a Bitcoin payment. Jadi, company boleh bayar menggunakan Bitcoin. Kalau tuan-tuan pilih option number 2. Macam itulah. Okay. So, pilih ya sama ada ini atau ini. Biasanya ramai orang tidak ada kripto. Ramai orang tidak ada kripto. Jadi mereka pilih yang inilah. Tekan butang ni, Global e-wallet. Lepas tu tuan-tuan klik save. Klik save. Kalau tuan-tuan pilih yang nombor 2 sama juga. Tekan butang ni dan klik save. Kalau nak dibayar dalam Bitcoin. Kripto. Okay, jadi semua orang baru mesti buat ini. Ataupun orang lama yang belum buat lagi. Dah lama dah, seminggu dah join. Kan? Tapi tak buat lagi benda ni. Kan? Kena buat lah. Okay, kena buat. Semua orang kena buat. Sepatutnya hari yang sama kan. Sepatutnya hari yang sama tuan-tuan join, tuan-tuan terus buat benda ni. Jangan tunggu. Tak ada siapa yang ajar aku Sifu. Tak ada siapa yang ajar aku. Kan? Upline aku pun tak tahu mungkin. Kan? Upline aku pun tak tahu. Dia tak ajar aku. Okay? Jadi malam ni Sifu ajar. Jadi mesti buat benda ni. Kalau dah buat, jangan buat lagi.
Kan kadang-kadang mungkin upline kita tolong buatkan. Mungkin. Kalau dah benda ni dah ada kat sini, ada butang ni, jangan buat lagi lah tuan-tuan. Maksudnya dah dibuat tu. Maybe your upline yang buatkan lah. Kalau di sini dah ada macam ni lah, bentuk macam ni kan. Itu tanya sudah dibuat. Kalau belum buat tuan-tuan, sini tak ada ni. Global e-wallet ni tak muncul. Dia tak muncul. Dan Malaysia ni pun tak muncul. Tuan-tuan kena pilih Malaysia, lepas tu tekan submit, baru ada macam ni. So ini yang pertama tuan-tuan kena buat. Jangan selesai yang tu, selesai yang ni, ini tandanya tuan-tuan nak masukkan bonus pergi e-wallet. Bonus masuk pergi e-wallet. Ini mesti buat. Semua orang kena buat ni. Mesti pilih. Tak boleh tidak pilih. Mesti pilih. Sebelum buat yang kedua. Buat yang pertama dulu. Buat yang ini dulu. Lepas ni buat, selesai tuan-tuan buat yang ini, barulah buat yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan tekan butang yang kedua ni. Transfer commission to credit wallet. Ini yang pertama tadi tuan-tuan. Selesai yang ni, yang ini. Dua-dua mesti buat. Tapi buat yang pertama dulu. Yang kedua, tuan-tuan pilih. Nak masukkan bonus tadi yang dalam e-wallet tu, pindahkan ke credit wallet. Kita nakkan sistem yang buat secara automatik. Jadi kita kena setting di sinilah. Inilah tempat dia setting. Jadi tuan-tuan tekan butang yang paling bawah ni. Kalau tidak, tuan-tuan dia berada di atas. Butang ni berada di sini. Secara bahasa orang putihnya secara default. Secara default, bahasa orang putih lah. Bahasa Melayu default, saya sibuk pun tak tahu apa default. Secara alaminya lah, alami. Secara alaminya. Kalau tak dikacau dia, itulah, dia di sini. Secara defaultnya dia di sini. Kalau tak dikacau memang dia di situlah. Jadi kita kena ubah. Kita ubah dia, pindahkan dia daripada sini ke sini. Jadi butang biru ni berada di sini. Kalau di sini bermakna dia kata do not credit of my earnings to my credit wallet. Maksudnya jangan kacau. Jangan pindahkan ke credit wallet. Kalau kita pilih yang atas ni. Kalau kita pilih yang tengah ni kata I would like to credit the next bonus yang akan datang. Bonus ini jangan kacau. Bonus yang sekarang jangan kacau. Tapi bonus yang akan datang, kacau lah. Bonus yang akan datang tu pindahkanlah. Pindahkan ke credit wallet. Tapi yang sekarang ada ni jangan kacau. Itu maksud dia. Now kita nak yang ketiga. Yang ketiga ni kata I would like to credit all, semua tuan-tuan. All my earnings to my credit wallet account. Maksudnya apa yang ada dalam saya punya e-wallet yang sekarang ini dan juga yang akan datang, semuanya masukkan dalam credit wallet. Itu maksud dia. Jadi kita nakkan yang nombor 3. Jadi pilih butang ni. Dah pilih butang tu tekan save. Tekan save dan jangan lupa nak tekan save. Kalau tak tekan save dia tak setting. Kena butang save ni. Tekan butang save. Dah tekan tu selesai. Tuan-tuan dah buat dua benda. Tuan-tuan dah buat dua benda. Satu, tuan-tuan pindahkan daripada bonus di awang-awangan tu masuk ke dalam e-wallet. Setting yang kedua ni pindahkan daripada e-wallet masuk ke credit wallet. Selesailah tugas tuan-tuan. Benda ni buat sekali saja. Jangan ulang lagi. Sekali je. Settingnya ni sekali saja tuan-tuan. Macam itulah. So jadi setiap kali ada bonus setiap hari Jumaat tu, duit itu akan dipindahkan ke credit wallet. Faham Pindahkan ke credit wallet.
Jadi credit wallet tu nak guna apa? Credit wallet tu banyak gunanya tuan-tuan. Kan? Credit wallet kita ni banyak guna dia. Okay. So credit wallet ni, ni tadi yang saya kata tu. Kalau tuan-tuan nak reverse balik ke e-wallet, nak reverse, tekan butang transfer to earnings. Okay, dia akan reverse. Dia masukkan balik ke dalam kita punya e-wallet. Daripada credit wallet masuk ke e-wallet. Dia boleh reverse balik. Kalau tuan-tuan nak top up tuan-tuan punya credit wallet, itu dipanggil fund credit wallet. Maksudnya top up lah tu. Tuan-tuan nak top up lah tu. Okay. Tekan butang ni. So dia ada beritahu kat sini. Bank three ways to fund your credit wallet. Ada 3 cara tuan-tuan nak top up credit wallet. Okay, yang pertama, guna bank wire. Maksudnya hantar guna bank lah. Okay. So ini kita punya maklumat account. Live Good Supplements Incorporation. Account ni nombor dia. Kan, routing dia, Swift number dia, bank name, beneficiary address. Semua ada kat sini. Okay. Jadi bila tuan-tuan pergi bank, okay, saya nak kirim duit. Bank tanya apa maklumat? Bagi dia maklumat ni. Okay. Bagi dia maklumat ni. Berapa nak kirim? $1,000, $2,000, $3,000. Sukatilah, kan? Now dia kata kat sini tuan, important. There is no minimum or maximum amount you can wire. Jadi maksudnya tidak ada minimum maksima. Tetapi tuan, however, any amount under 1,000. Kalau tuan-tuan nak transfer duit di bawah $1,000, okay, akan ada potongan dia $20. Okay, kalau kurang $1,000, tuan-tuan akan transfer tu kurang $20, dipotong $20. Jadi yang sampai nanti kurang daripada 1,000, tolak $20. Jadi kalau contohnya $500, sampai nanti 480. Itu dia punya peraturan tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak lengkap, tak ada potong-potong. Jadi pastikan tuan-tuan transfer lebih $1,000. Okay, kalau $1,000 tak ada potong. Dia ngam-ngam, 1,000 lah, 1,500 lah. Tidak ada potongan. Tu. Okay, dia kata sini very important. After you send your wire, send an email to support.livegood.com. Tuan-tuan kena hantar maklumat itu. Okay, di support.livegood.com dalam email. Indicating the exact amount. Bagi tahu berapa dolar yang tuan-tuan kirim. Okay, the name. We will see who sent it. Siapa yang hantar, nama siapa yang hantar tu. And what ID. ID apa? Dan username. Okay, number, ID number dan username. You would like the funds credited to. Okay, maksud dia kata, okay, siapa yang kirim satu hal, bagi tahu nama yang tukang kirim tu. Bila kita nak kirim kan mesti adalah sender tu kan siapa, nama. Kedua, duit itu nak masukkan dalam credit wallet siapa? Credit wallet siapa nak masukkan duit tu? Kena bagi tahu di dalam email ni, support.livegood.com. Jadi syarikat akan cek, dia akan cek. Kalau ada, nanti dia akan masukkan duit tu dalam ID atau username yang tuan-tuan bagi tahu. Itu cara dia tuan-tuan. Itu cara dia menggunakan bank transfer. Okay, yang kedua, guna Bitcoin. Itu yang saya kata tadi, Bitcoin. Ini dia punya address. Okay.
Kalau guna Bitcoin ataupun kripto, dia minta address, wallet address dipanggil. Jadi ini wallet address Livegood. Copy kat sini lah tuan-tuan, copy kat sini. Okay, if you would like to fund your credit wallet by sending Bitcoin, you can send it to Bitcoin wallet address. Okay, ini kena ada Bitcoin lah. So after you send your Bitcoin, send an email. Sama juga macam tadi, send email indicating the exact amount that was sent and ID number dan username orang yang nak dimasukkan duit itu dalam credit wallet dia. Okay, yang ketiga, transfer your commission. If you would like for your commission to go into your credit wallet to use for product purchases, membership payment, klik. Ini yang tadilah yang sebut ajar tu. Yang kedua tadi tu. Okay. Ini buat sekali je tuan-tuan. Buat sekali saja. Okay, jadi dari bonus pergi situlah. Jadi sebenarnya dua ni sajalah. Okay. Ini memang kita dah buat biasa ni kan. Jadi sama ada transfer ataupun guna Bitcoin. Ini penting. Kalau tuan-tuan nakkan tim laju. Kalau nak tim laju, kita kena siapa yang banyak duit dia kan. Oh, masukkanlah banyak-banyak dekat credit wallet kan. Okay, aku ada 20,000 lah. Aku ada 20,000 ni aku nak masukkan dalam credit wallet aku kan. Senang, aku tak payah guna kripto. Kan, tak payah guna Sibugani pun. Tak payah guna Sibugani lah. Aku guna credit wallet aku kan. Contoh. Contoh macam Pangeran kan. Pangeran ada duit banyak. Okay. Jadi apa yang Pangeran boleh buat? TT buat transfer ni. Kan, pergi mana bank? Transfer kat sini. Contoh 10,000 lah. 10,000 masukkan dalam situ. Jadi syarikat akan masukkan 10,000 dolar ke apa kau. Masukkan dalam credit wallet tu lah. Jadi you have $10,000 inside your credit wallet kan. Jadi siapa-siapa nak daftar? Mari. Bank in ke akaun aku RM245. Aku guna aku punya credit wallet $49.95 untuk daftar. Macam itulah. Okay. Jadi kan bagus macam tu. Tak payah guna kripto lah. Tuan-tuan guna credit wallet. Credit wallet datang dari mana? Daripada bank transfer. Kalau tak ada kripto kan. Kalau ada kripto guna Bitcoin. Okay, ini cara bagus ni untuk kita banyakkan duit dalam credit wallet. Sebab credit wallet kita boleh guna pelbagai macam-macam aktiviti. Tuan-tuan boleh beli produk guna credit wallet. Tuan-tuan boleh belikan orang produk guna credit wallet. Orang lain kita bayarkan. Boleh. Tuan-tuan nak bayarkan tuan-tuan punya tahunan, langganan tahunan ke, langganan bulanan ke, boleh guna credit wallet. Atau tuan-tuan nak bayarkan orang lain punya langganan bulanan ataupun tahunan, boleh. Tuan-tuan nak activate orang baru ni, belum daftar lagi pun. Kita nak daftar dia dan terus activate menggunakan credit wallet, boleh. Jadi macam-macam boleh. Ya. Credit wallet ni boleh buat macam-macam tuan-tuan. Jadi kalau banyak duit dalam credit wallet, banyaklah benda kita boleh buat kan. Banyaklah kita boleh bantu kita punya tim. Okay, jadi Sifu nampak ni tuan-tuan. Ini ada jalan kita nak lajukan. Nak cepatkan proses perkembangan tim. Okay, ramai-ramailah kita yang memiliki banyak duit dalam credit wallet. Macam tu. Okay, kalau dah capai diamond tak apa. Capai diamond tentu ada $30,000, ringgit. Kan? Berapa dolar? Katalah 10,000 ke ataupun 8,000 ke, 5,000 ke.
dollar inside your credit wallet. Okay. Tapi peringkat awal, kalau siapa yang banyak duit, pergi transfer masuk dalam sini, masukkan dalam credit wallet, tuan-tuan boleh kontra dengan tim. Bila tim nak activate ke apa ke, dia bank in kat kita guna kita punya credit wallet. Jadi laju lah. Tak ada masalah. Siapa yang ada masalah dengan debit card, no problem. Bank in to me. I use my credit wallet. Macam itulah. Jadi laju lah tuan-tuan. Aktiviti menjadi laju. Okay? Jadi tuan-tuan kena tahu. Benda ni dah ada. Benda ni dah ada dalam sistem. Kita boleh top up. Dulu tak boleh, sekarang dah boleh. Kita boleh top up kita punya credit wallet anytime. Menggunakan bank transfer ataupun Bitcoin. Tu. Yang tuan-tuan kena pelajari lah. Alright, so berapa dah? 10:40. Okay. Sifu, tanya sikit. Ya. Okay, yang dah dapat bonus, dia tak buat transfer to credit wallet. So, dalam statement tu ada dia punya bonus earn lah. Ya. So, transfer is zero, paid is zero. Macam mana nak transferkan yang earn commission tu, bonus tu ke credit wallet? Sebab masa dia terima tu dia tak buat lagi. Dia okey, faham. Dia buat setting macam Sifu ajar tadi, dia akan ambil nanti the next Friday. Okay, that means yang ada sekarang come next Friday dia akan masuk. Dia akan ambil masukkan lah. Semua dia ambil. Okey, semua dia ambil. That means kita tak payah buat apa-apa je Tak payah. Setting saja sampai Jumaat nanti lah. The next one. That means yang ada sekarang ni kena pandang dan lihat sahajalah. Ya, the amount dalam earn amount tu, tapi tidak masuk dalam credit wallet. Tapi nanti pada Jumaat depan bila kita dah buat setting tu, dia tunggu Jumaat depan, dia akan ambil automatic, dia masuk dalam situ. Okay. Berapa saja yang ada dalam earn tu. Earn itu maksudnya dalam e-wallet lah. Yalah, dalam dia punya e-wallet dulu. Dalam e-wallet lah. Jadi itu sebenarnya kalau tuan-tuan tidak buat setting, dia terawang-awang lah kan. Terapung-apung. Ya, terapung-apung. One thing, for membership, kalau dia bayar pakai credit card, normal practice biasanya credit card charges on exchange rate mahal sikit. Ya. Sifu tidak tahu pasal Bitcoin sebab Sifu tidak buat kripto. Tapi olah-olah siapa yang biasa dengan kripto, tengoklah dia punya rating macam mana kan. Maybe less than kalau guna credit card ke apa ke, olah-olah Sifu pun tak tahu. Okay. Sifu bukan player kripto. Maybe less. Ini in terms of credit card, normal credit card. Takut charges ini terlalu mahal on exchange rate. Ya, maybe. Jadi sebenarnya kita ada 3 choice. Either crypto, debit, or credit. Kalau tuan-tuan tidak ada credit card, guna debit card. Debit card almost all people ada credit card sebab itu ATM card. ATM card kan semua orang ada kan. Kecuali yang blacklisted lah. Jadi yang paling common ialah debit card. Everybody has it. Tapi ada juga yang tidak ada tuan-tuan. Ada juga tapi very small number lah. But most people ada ATM card. Jadi dia boleh bayar guna debit card. Dan itu bagus. Bagi Sifu terbaik ialah debit card. Sebab dia automatic ambil duit kita bila sampai tarikh tu. Jadi kita tak boleh lupa lah. Mana boleh lupa kan. Yang pentingnya ada duit lah dalam debit card tu. Jangan tak ada duit pula. Bila dia nak sedut tu tak ada duit. Tak jadi lah. Sekurang-kurangnya adalah RM50 kan. Kan? Jadi dia akan ambil. Lebihkan sikit daripada RM50 sebab apa? Dia kalau peraturan bank account tu mesti ada extra. Dia tak boleh kosong kan. Dia mesti ada
baki. Okay. Let's say not less than 70 ringgit lah untuk dia potong tu. Itu saja. Itu yang terbaik bagi sifu itulah. Okay. Tak payah kripto, tak payah apa, biar debit card, guna debit card lah. Cipu nak tanya sikit, debit card tu bila kita kan ada ruangan yang dia suruh isi tu kan, payment info, credit card, tu dia kata country name on card, sebetulnya yang security code tu apa Cipu? 3 or 4 digit. Security code. Security code your CCV. CCV tu apa Cipu? CCV belakang debit card tu dia ada nombor tu, 3 nombor. Buka belakang kad tu. Oh. Dia ada tulis CCV tu, ada 3 nombor tu belakang tu. Tempat yang kita sign tu ke belakang tu? Ya. Mesti ada 3 nombor tu. 3 nombor. Okay. Itulah dipanggil security code. Okay. So kalau number credit card number kita ignore lah, kalau kita pakai debit lah. Kan dia tak tulis itu debit, dia tulis credit card. Ya, credit card itu melambangkan dua. Credit card melambangkan dua, maksudnya debit card dan credit card. Jadi credit card tu debit card jugalah. Dalam sistem kita ni dia tak sebut debit card, credit card. Dia ambil credit card tu untuk dua benda, debit card dan credit card. Jadi bila ditulis sana credit card, maksudnya boleh debit card, boleh credit card. State province tu dia apa, ada kod dia siapa kan? State. Setiap state di mana, di Malaysia. Malaysia lah. Kan pasal kita nak terdaftar kita punya. Ya, dia tiga huruf. Melaka MLK, Selangor SJR. Okay. Itu maksud pendekkan jadi 3. Yang dekat address tu lah sama macam saya NSN kan. Ya. Dia pendekkan negeri itu kepada 3 huruf saja. Kalau Sabah SBH. Okay. Jangan tulis SABH, mana boleh, dia sebab dia nak 3 aja. 3 saja. Itu macam postal code lah, macam kita punya kod. Postal code dia ada minta postal code lah. Tapi kalau dia kata negeri punya kod, pendekkanlah 3 huruf. Okay. So terbaik ialah guna debit card. Bagi sifu debit card senang. Kalau debit card sifu, debit card dia akan tolak daripada current kan, bukannya simpanan juga. Simpanan pun boleh. Di mana-mana. Debit card kita tu guna apa? Kalau saving lah. Kalau current lah. Dia tak kisah. Pasal saya pernah cuba bayar dekat Malaysia lah, dekat cukai pintu kan, majlis bandaran. Dia tolak daripada current. Saya cakap ambil dekat simpanan, dia tak boleh, saya cakap. Ialah kalau you ada dua bank, dua account, maybe lah dia akan ambil yang current. Tapi masalah masa tu sih, current saya duit. Tak ada duit, yang ada simpanan. Saya suka ambil simpanan, dia kata tak boleh, you kena tukar dulu. Dia kata okey lah. Tukar kepada simpanan, transfer ke simpanan ke current kan. Maknanya itulah kalau kita guna debit card ni, so dia tak kisah, dia akan ambil sama ada simpanan ataupun current. Kalau macam sifu kan guna ni saving saja, mana ada current account lain. Jadi sifu punya debit card tu attach to my saving account, CIMB. Jadi dia potong situ lah saving account. Jadi buat satu lah kan, yang satu account lah. Jangan dia ada dua channel kan. Pasal ini dulu saya buat dah lama dah, dia memang ada 2. Sekarang ni kita boleh pilih, dulu dia buat 2 sekali. One go. Dua sekali current dengan ni. Cumanya bila kita guna debit card, tuan-tuan pertama kali guna mesti call customer service. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi bila dia buat, dia dapat error. Dapat error, sibu saya cuba guna debit card, tak lepas kerana tuan-tuan tidak buat call. Kena call dulu tuan-tuan punya customer service. Sekali je. Di mana nak call? Terbalikkan tuan-tuan punya ATM card tu.
Tengok di belakang tu dia ada tulisan customer service. Nombornya bla 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 bla. Tuan-tuan kena call customer service. Memang susah nak dapat tuan-tuan. Banyak kali try. Sebab customer service ni kan sibuk. Customer service sibuk tuan-tuan. Jadi kena banyak kali try lah sampai dapat lah tuan-tuan. Okay. Nanti berhubung dengan customer service, bagi tahu saya nak guna saya punya ATM card ni untuk bayar saya punya shopping online. Bagi tahu ini Live Good. Live Good. Bagi tahu macam itulah. Jadi dia akan lepaskan tuan. Okay, dia akan setting lah, dia bank tu dia akan setting lah tuan-tuan punya kad tu nanti boleh buat bayaran. Kalau tidak dia memang dia block. Memang dia block tuan-tuan. Itu security. Bukan maksudnya tuan-tuan tidak layak buat shopping, boleh, tapi kena minta kebenaran dulu. Minta lepaskan dulu. Okay. Ini yang orang tak buat. Jadi bila dia buat, kita tak lepas tu. Tak lepas sebab tak bagi tahu bank. Okay. Kena bagi tahu bank sekali je. Bila dah bagi tahu tu, next time lepaslah tuan. Dia sekali bagi tahu saja. Lepas tu lepaslah. Ini itu saja, bukan susah. Kena buat calling saja. Lepas tu lepaslah, anytime, every time dia akan lepas. Itu tuan-tuan yang perlu tahu, kan? Minta kebenaran dulu. Tapi lepas tu selesai, senang, paling senang guna debit card. Tuan-tuan nak gunakan senang aja. Nak beli barang kan, nak maintain bulanan tu kau, guna debit card. This is the simplest way of doing it. Jadi everybody buat sendiri, kan? Everybody buat sendiri, tak payah nak bagi tahu apply ke apa. Buat sendiri ya. Using your debit card. Kan? Bukan susah. Kan? Buat macam tu. Sebab banyak orang kata, Sibu saya cuba buat tapi tak dapat. Error. Sebab tak minta kelepasan daripada bank. Macam tu. Itu security dah. Memang security begitu. Baguslah kan, bank jagalah kan. Bank jaga tu kan. Tidak boleh sembarang guna kan. Okey. Ada tinggal berapa lagi? 10 minit. Okey. Ada benda Sibu nak cerita ni sebelum kita berakhir. Okey. So ini Excel. Bila Sibu kata Microsoft Excel, inilah benda dia. Ini Microsoft Excel. Okey. Nah, apa yang Sibu nak tunjuk ini adalah fast start. Pengiraan fast start. Okay. Tengok duplikasi ini tuan-tuan. Duplikasi ini tuan-tuan tengok. Dan tengok juga terkumpul ni. Bilangan ahli terkumpul ini ikut level. Ini terkumpul. Your team members. Dan tengok juga peratus ni. Berapa persen yang tuan-tuan dapat dalam fast start bonus. Dan tengok berapa nilainya dalam ringgit. Nilai dalam ringgit. This is a plus and minus lah. Tengok dia punya currency conversion lah. Tapi around that. Okay. Jadi yang Sibu nak tuan-tuan tengok ialah strategi. Strategi. Aku nak income. Dalam bulan pertama aku buat bisnes ni, aku nak income besar lah sikit kan. Janganlah kecil-kecil kan. 30 days aku nak 1,000 lah. 30 hari ni aku nak 1,000 contoh kan. 1,000. Jadi tuan-tuan boleh rancang ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rancang menggunakan this Excel ni. Okay. This is numbers. Numbers don't lie. Kan orang kata numbers tidak akan berbohong. Nombor-nombor ni tidak akan berbohong. Matematik. Dia ilmu hisab kan. Dia mesti cerita betulnya. Jadi tuan-tuan kata nak okey, aku nak berapa? Engkau nak berapa komisen bulan pertama? In your 30 days, in your early 30 days. 30 hari pertama tu nak berapa? Mesti kena set lah. Okey, kalau kata aku nak RM1,000. Ringgit. Aku nak RM1,000.
Jadi tuan-tuan kena main kat sini. Kena main nombor ni. Okay. Jadi macam mana aku boleh kontrol? Kontrolnya the number lah. The number, how many people you sponsor. That is how you control. Okay. Itu kawalan kita kan. Berapa ramai aku sponsor. Sebab orang yang aku sponsor tu aku dapat RM115. Setiap orang yang aku sponsor. Inilah cerita dia. This Excel ni beritahu tu. Setiap orang yang aku sponsor aku dapat RM115. Tu. Kalau US dollarnya 25 US dollar ni bawah ni. Kalau tuan-tuan nak kira dalam dolar inilah $25 lah. Tapi kita cerita ringgit lah. So RM115. Aku kalau sponsor seorang RM115. Kalau aku sponsor 4 orang. Aku sponsor 4 orang dalam 30 hari. Bermakna aku punya income dalam fast start ni RM460. RM460. Kita cerita yang 30 hari ni tu. 30 hari pertama ni. Aku sponsor 4 orang, aku RM460. But dalam 30 hari itu, aku punya 4 orang tu dia sponsor juga. Kan? Masih dalam tempoh 30 hari tu. Yang 4 orang aku sponsor tu mungkin di minggu pertama, minggu kedua, aku dapat 4 orang tu. Jadi ada masa 2 minggu lagi. Mereka ini pun boleh sponsor orang. Kan? Bila mereka sponsor orang, katalah mereka sponsor macam aku juga. Setiap orang 4. Jadi 30 hari itu aku ada 20 orang. Dalam tempoh 30 hari itu, tim aku ada 20 orang. Itu yang maksudnya terkumpul itu. Terkumpul maksudnya dicampur lah. 4 ni campur yang ini. 4 ni campur ni 16. Jadi 20 lah. So ada 20 orang dalam tim aku dalam 30 hari. Dalam 30 hari itu aku berpangkat bronze. Jadi aku boleh makan sampai level 2. RM460 daripada level 1 aku dapat. Lepas tu level 2 aku dapat juga sebab aku bronze. Aku dah sponsor 4 kan. Bronze lah tu. Sebab bronze 2. Sponsor 2 dah bronze lah. Jadi tuan-tuan layak sampai level 2. Kan? Mungkin belum sampai silver. Mungkin baru nak capai silver. Tapi kalau 20 orang ni tuan-tuan, 20 orang ni dah silver. Kalau kita ada 3 kaki. Kita ni dah 4 kaki dah. Tapi kena ada bronze. 3 orang mesti ada bronze 3 orang. Barulah kita silver. Jadi siapa tak boleh kata silver sebab apa? Dia ada syarat lain. 20 ya betul. Tapi ada tak 3 bronze. Tapi itu pun mungkin di ujung-ujung. Ujung-ujung 30 hari itu baru dapat mungkin naik silver kan. But in your 30 days, tuan-tuan kena harapkan 2 level ini. Tuan-tuan tidak boleh harap level ketiga, level keempat. Ini sebab ini silver. So in your 30 days, kalau tuan-tuan nakkan RM1,000, pastikan tuan-tuan ambil di level 1 dan level 2. Level 1, level 2. Aku nak income aku 2 level ni cukup RM1,000. Kalau ini belum cukup RM1,000, ini baru RM827. RM827. Mana cukup RM1,000? Jadi apa aku kena buat? Aku kena sponsor lebih lah. Mana boleh 4? Aku nak sponsor 5. Tukar pergi 5. So bila tuan-tuan sponsor 5, tuan-tuan sponsor 5, yang 5 orang tu sponsor 4. Jadi tuan-tuan punya tim ada 25 orang. Bukan 20 dah. 25 orang. Sebab tuan-tuan sponsor 5.
So, tuan-tuan punya income level 1 dan level 2 cukup RM1,000. Inilah dia tuan-tuan. Inilah pentingnya Excel. Bila tuan-tuan ada Excel macam ni, tuan-tuan boleh tengok dia punya numbers. Okay, tukar ini resultnya apa? Tukar ni resultnya apa? So that's why you need to know Excel. Kan? Sebab tu siapa nak jadi protege SIFU mesti dia tahu Excel. Dia kena faham Excel ni. Macam mana nak buat macam ni kan. So penting sangat dalam bisnes. Kita kena pandai guna Excel, Microsoft Excel. Nah, kalau tuan-tuan kata aku nak 2,000. 30 hari pertama aku nak 2,000 bukan 1,000. So you play around with this number. Play around. Kenapa tidak 10? Bawalah 10 30 hari tu. Sponsor 10 orang lah. Kan? Bila tuan-tuan sponsor 10 orang, tuan-tuan dah dapat 1,149. 1,150 lah senang cerita. 1,150 dah. Daripada 10 orang yang kita sponsor tu. Dalam 30 hari yang pertama kan. Excited. Just started. Excited. Be excited. 30 days. 10 people. You get 1,149. 1,150. Kawan kita yang 10 tu dia sponsor 4 pun tak apa. These 40 people will give you. Dia kali RM23. Tuan-tuan dapat 919. Campur level 1, campur level 2, tuan-tuan dapat RM2,000. That is how you get RM2,000 in 30 days. Kan? Barulah seronok tuan. 30 hari aku dapat 2,000. Oi. Sifu. Kan? Sifu. Ya. Yang 10 ni bukan di dah level silver. Apa dia? Yang buat 10 ni. Aha. Level 1 yang you tunjuk sekarang ni kan. Dia bukan sudah level silver ke? 10 enrollment. Dia bila capai tu, bila dia capai 10 tu sudah capai pangkat silver. Sudah capai. Tapi yang kita nak, yang Sifu nak beritahu ni, tuan-tuan jangan harapkan makan sampai 4. Bila dah capai baru boleh makan tu. Okay, bila dah capai, jadi dekat-dekat jadi sebelum capai silver tu, dia tak boleh makan yang ni. Okay, jadi Sifu nak fokus 2 level saja dulu. Ambil 2 level ni. Tapi betul, kalau dah capai sponsor 10 dan tim tuan-tuan, tim. Okay, tim dah ada 20. Jadi tuan-tuan dah silver. Tuan-tuan dah silver. Okay, dah silver. Tapi forget about this. Tapi sebab itu kan dah capai baru kira. Yang Sifu nak beritahu ni, tuan-tuan belum capai silver tu pun tuan-tuan dah makan ni. Kan kita sponsor 1, 2, bukan terus 10 kan. Kita step by step kan. 1, 2, 3, 4, 5. Bermakna kita dah dapat income tu. Okay. Sponsor 8, 9. Belum lagi silver kan. Jadi kita makan. Sebab bonus kan dikira minggu-minggu tu. Dikira minggu-minggu. Jadi plan your way. Make sure you eat these 2 levels. Mengikut kita punya kehendak. Kau nak apa? 2,000. 2,000 ambil di situ. 2 level tu. So you play around with these numbers. Secara automatik your rank akan naik lah. Nah, macam ni lah kita kejar tadi yang pasal 2 ni. Tapi kita dah jadi silver dah. Sponsor 10 tu salah satu syarat tuan. Tidak perlu pun ada 3 bronze. Nak jadi silver ada 2 cara. Perlu 3 bronze, 3 kaki, 3 bronze. Dan 20 orang. Tapi ada satu cara lagi. Sponsor 10. Sponsor 10, ada tim kita 20, silver juga. Kan? Jadi ini cara tuan-tuan besarkan level 1, tuan-tuan naik silver.
Okay, tak payah tengok pangkat kat bawah. Tak ada bronze pun tak apa. Aku sponsor 10, tim aku ada 20, aku silver. Tuan-tuan makan, the next after that, okay, tuan-tuan dah makan 4 level. Bila makan 4 level lagi besar lah tuan-tuan punya bonus. Sebab dia ada kira sini, level 2, level 3, level 4. Dia akan kira itu. Ya. So for the 30 days, your strategy is to go wide. Semua leader cakap benda yang sama. Bukan si Bugani saja. Semua tanyalah leader-leader mana pun. Si Fernand ke, si Kari Russell ke, si Tim Miller ke, dia akan beritahu the first month go wide. Go wide maksudnya banyakkan sponsor, lebarkan dia level 1 tu. Sebab ini dah crucial tuan-tuan. Your bonus will depend on the number here. Number di bawah duplikasi nombor 1 ni, level 1 ni. Ini crucial ni. The bigger the number, the better. Okay? Lagi besar nombor di sini, lagi bagus. Kalau kecil, kecil lah bonus. Kalau besar, besar lah bonus. Sebab ini 50%. 50% tu besar tu, separuh. Yeah. So the bigger the number here, the better. Better, besar bonus, senang naik pangkat. Kan? Senang naik pangkat satu hal, dapat bonus besar pula tu. Network cepat berkembang pula tu. Kan? Dia bergantung kepada nombor ini. Level 1 di bawah duplikasi punya kolom ni. Ini kolom, dipakai kolom. Okay, that is the secret. Itulah rahsia nak income yang besar. Nak income yang besar, nak cepat naik pangkat, nak besar network. The number of people that we sponsor. Itulah dia. Okay. Dan matrix jalan. Mestilah jalan. Mesti jalan punya. Sebab apa? Matrix datang daripada sponsor. Lagi ramai tuan-tuan sponsor di sini, lagi cepat tuan-tuan matrix itu berkembang. Lagi banyak spillover. Lagi banyak orang yang tuan-tuan bantu. Tuan-tuan yang bantu, tuan-tuan yang bagi spillover, bukan tuan-tuan terima spillover. Orang bawah kita dapat spillover daripada kita, tapi kita yang bagi spillover tu. Okay, that's why we need people to sponsor. We need people to sponsor ramai, kan, supaya tim kita ni terbantu. Kawan-kawan kita yang kurang power tu terbantulah, tuan-tuan. Sebab manusia ni tak sama, tuan. Ada yang powerful, ada yang tak powerful. Okay, ada yang sederhana, ada yang very powerful. Ada yang tak powerful langsung. Kan, as a team, dan kita saling bantulah. Siapa yang powerful dia spill over. Siapa yang tak powerful dia terima lah. Dia mengada tangan saja lah, minta lah. Kan? Thank you very much lah, kan? But must be somebody yang buat sponsoring. Barulah ada spillover. Tak ada sponsoring, tak ada spillover. Okay? Itulah, sebelum kita berakhir, this thing tuan-tuan kena ingat ni. This is how the fast start bonus dikira. Tengok peratus ni. 50, 10, 5, 5, 3. 2, 2, 1, 1, 1. Tengok setiap pangkat ini, berapa dalam dia makan. Bronze 2 saja, 2 level saja. Tapi level yang penting, level yang besar dia punya peratusnya tu, 50, 10 tu kan. Silver tambah lagi 4 level. Gold ditambah lagi. Ditambah 2 tu kan. Jadi 6. Dia setiap kali naik pangkat dia tambah 2. Platinum tambah 2 lagi, 2 level. Diamond tambah 2 lagi. Penuh lah.
Diamond dah 10 lah. Dia 10 level ya, maksimum. Okay, kalau lebih overpaid lah. Kalau pergi 11 level overpaid, terlebih bayar. Okay, jadi 10 tu dah maksimum dah. 80% dah. Bayaran payout dia 80% tu dah. Sangat tinggi, paling tinggi di dunia ni dah. 80% tu paling tinggi tu. Biasanya payout around 60%. Itu pun dah kira bagus lah tu, 60%. Tapi company kita ni bagi 80%. Maybe the highest in the world. Okay. Alright. So macam tu lah tuan-tuan. So play around with this number ni. Cipu, since Excel ni dah ada, boleh pass kat kita orang? Boleh. Siapa nak? Boleh. Pentingnya tuan-tuan pandai guna. Kan? Boleh, tak ada masalah. Semua bahan Sifu bagi. Asalkan tuan-tuan adalah tim Sifu bagi ya. Itulah guna bahan ni, tuan-tuan. Sifu nak bagi kepada tim Sifu supaya ada duplikasi kan. Siapa nak WhatsApp Sifu bagi. Jadi semua orang kena belajar. Kalau tak sekarang tak pandai. Sifu saya tak pandai Excel. Pergi setiap bandar itu mesti ada tempat belajar Microsoft Excel. Carilah tuan-tuan. Pergi Google, cari di mana ada tempat belajar Microsoft Excel. Ya, biasanya dia campur itu Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Ini 3 Microsoft punya software yang perlu kita pelajari. Okay? Business mesti tahu 3 ni. Orang yang businessman, businesswoman kah, mesti tahu 3 ni tuan. Microsoft Word nak buat dokumen, nak tulis dokumen. Microsoft PowerPoint nak present, mesti tahu. Dan ini kira-kira statistik menggunakan Excel, Microsoft Excel. Okay? Jadi tim Sifu kena belajar tuan. Tua-tua pun tak apa, belajar je. So ini benda yang fardu ain lah. Kalau dalam dunia bisnes fardu ain lah. 3 benda ni kena tahu. Kena belajar. Okey, sampai sini saja untuk malam ni.